Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi dengan Cikgu Ann dan ini merupakan video kita yang kedua untuk bab 12. Okey, untuk video kali ini cikgu hanya cover dua sahaja, iaitu cara awak nak membina carta palang dan juga carta pai. So, kalau dah ready dengan buku nota, dengan kalkulator dan juga alat tulis, jom kita start. Okey, so ini adalah standard pembelajaran kita pada hari ini, di mana awak akan belajar untuk membina perwakilan data bagi data tak terkumpul dan menjustifikasikan kesesuaian suatu perwakilan data, iaitu carta palang dan juga carta pai. Dua sahaja yang cikgu sentuh pada video kali ini. Alright, apa itu carta palang? Carta palang, carta palang ialah perwakilan data yang menggunakan palang. Apa dia palang sayang? Ini, yang tinggi-tinggi ni lah. Dia sesuai digunakan untuk membuat perbandingan antara kategori. So, carta palang ni kita boleh melukis secara mendata ataupun menegak. Ini contoh menegak. Maksudnya sini sayang. Ni, dia menegak lah. Kalau mendata macam ni, palang dia akan mendata. So, beza antara dua boleh. Alright, contoh 3. Jadual kekerapan berikut menunjukkan aktiviti masa lapang bagi murid tingkatan 1 bakti. Bina carta palang untuk mewakili data tersebut dan berikan justifikasi kepada kesesuaian perwakilan data ini. Okey, saya nak tengok kat sini. Kita ada jadual kekerapan, contoh membaca, kekerapan dia 8 orang lah. Menonton televisyen ada 9 dan sebagainya. So, tips dia, kita boleh lukis palang ni secara mendata ataupun menegak. Mana-mana yang awak selesa lah. Yang kedua, bila nak buat carta palang, pastikan lebar setiap palang tu kena seragam. Dan juga ruang di antara dua palang itu pun kena seragam. So, itu tips dia. Ini adalah data dia. Untuk bina carta palang ni, kita kena ada kertas grid. Supaya carta kita tu lebih cantik. Langkah-langkah yang pertama, lukis paksi mengufuk dan juga paksi mencacang. Paksi menegak lah pada kertas grid. Sayang nak lukis ini pastikan pakai pembaris. Jangan pakai freehand. Alright. Yang kedua, pilih satu daripada paksi untuk menandakan skala yang sesuai. Skala ni kita punya kekerapan ni lah bilangan ni. Dan juga labelkan paksi yang lain tu dengan jenis aktiviti. Sayang tengok sini Kita ada dua kolom betul. Satu aktiviti, satu kekerapan. Kalau awak nak bina kekerapan kat sini boleh, ke sini pun boleh. Tapi paling mudah ialah kita bina kekerapan bilangan itu di sini. So, ini kita pilih untuk membuat aktiviti. Macam ni. Nampak tak? Alright. So, ini kita buat aktiviti. So, ini kita punya kekerapan. Yang kita kena tulis lah. Lepas tu kita nak bina dia punya skala. Sayang, ni kat sini mesti kosong. So, katalah cikgu ambil skala dia 2. 2, 4, 6, 8, 10. Maksudnya kat sini satu kotak ini merupakan 1, 2, ni 3, ni 5 macam tu kan. Faham tak? Langkah seterusnya, lukis palang. Lukis palang berdasarkan data yang kita ada ni lah. Contoh membaca sayang. Tengok sini. Membaca berapa kekerapan dia? 8. Jadi bila 8, ambil pembaris. Awak tengok kekerapan dia 8. So, gariskan. Kita buat palang. Macam ni. Palang macam ni. Dah siap satu. Membaca 8. Faham? Yang kedua, menonton televisyen berapa? 9. So, kita buat palang dia. Senang saja sayang. Berhenti kat 9 lah. Tengok skala kita tu. Walaupun cikgu tak tulis 9, tapi dah tahu bahawa 9 tu berada pada atas sikit daripada 8 lah. Satu kotak tu mewakili satu kekerapan kan. Seterusnya melayari internet. Kita ada 7. Pakai pembaris, jangan freehand. So, kita buat 7. Alright. Bersenam berapa kekerapan dia? 6. So, ambil kat sini. Berhenti kat skala 6. Pakai pembaris turunkan. Bina palang. Seterusnya last kali mendengar lagu. 4. So, bina palang. Berhenti pada 4. Macam ni. Right. Tada. Dah siap. Last kali tulis tajuk carta palang. Jangan lupa tajuk dia apa dia? Aktiviti. Apa dia? Masa lapang. Cikgu nak tanya awak. Kita bina carta palang ni menegak ke mendata?
Sini adalah menegak. Tinggi macam ni kan. Okey, so ini adalah jawapan dia dalam buku teks awak tu kan. So ini yang kita buat tadi, menegak, palang menegak. So ini kalau palang dia mendatar. Okey, awak buat mana-mana pun boleh dalam exam tu, tak ada masalah. Okey, kita tengok pada contoh 4. Jadual berikut menunjukkan markah yang diperoleh sekumpulan murid dalam kuis sains dan matematik. Bina satu carta palang untuk mewakili dua set data tersebut. Okey, sayang tengok. Setiap pelajar ada dua set data. Yang pertama sains, yang kedua matematik. Okey, jadi kita bincang dulu sama ada sesuai tak nak pakai carta palang. Sesuai tak? Sesuai kan? Okey, jadi cikgu draftkan kat sini. Yang pertama langkah-langkah dia kan. Okey, kita lukis paksi dulu. Okey, kemudian tanda skala dan juga paksi. Okey, contoh kat sini kan, cikgu nampak murid kat sini kan. Okey, murid cikgu katakanlah cikgu buat ini iPhone. Ini cikgu lakarkan saja cikgu draftkan saja. Okey, katalah cikgu buat 30, ini kosong kan. Okey, katalah cikgu buat 20, 30, 40, 50. Contoh Okey, iPhone. Lepas tu cikgu buat Haris. Contoh Haris. Okey, masuk juga sini kan. Kita ada dua graf tau. Okey, iPhone ni 30 untuk kuis sains. Sains ni 30. Berarti sini. Okay, nampak tak? Satu lagi palang dia untuk matematik. Matematik dapat 45. So 45 kan. Okey, so 45 tertengah kat sini. Macam ni. Okey. Okey, Haris. Yang pertama untuk sains. Okey, kita ada 35. Okey. Alright, seterusnya kita ada matematik 40. Macam ni. Alright, dan seterusnya untuk Nora dan juga Raju, ini draft sajalah. So nampak tak kat sini bermaksud bila ada dua set data, kita akan ada dua palang. Okey. Ini adalah penyelesaian dia, di mana kita tengok kat sini paksi mendata dia. Kita buat murid iPhone, Haris, Nora dan juga Raju. Untuk paksi menegak, kita buat dia punya markah je lah. Okey sayang, tengok palang warna oren. Palang oren ni bermaksud kuis sains dia lah. Kalau warna pink ni kuis matematik dia. Okey, boleh faham? So setiap murid ni akan ada dua palang. Okey, satu palang menggambarkan maklumat satu set data lah. Okey, jadi cikgu harap awak dah faham cara untuk buat carta palang. Senang kan? Ini perwakilan data yang kedua yang kita akan belajar pada hari ini, iaitu adalah carta pi. Okey, carta pi ni kita guna sektor. Okey, bagi sebuah bulatan ini untuk kita paparkan bahagian bagi setiap kategori. Okey, maksudnya saiz makin besar saiz sektor, semakin kerap dia punya data. Okey, contoh 5, jadual berikut menunjukkan bilangan kereta model dinamik yang dijual oleh sebuah syarikat menjual kereta. Dia suruh kita bina satu carta pi untuk mewakili data tersebut dan dia suruh kita berikan justifikasi. Okey, saya tengok ke sini. Data dia kita ada merah, kuning, putih dan juga biru. Dan kita ada bilangan kekerapan dia. So, macam mana nak buat carta pi? Jom kita tengok. Jadi ini adalah langkah-langkah untuk membina carta pi. Yang pertama, cari sudut sektor. Okey, formula dia adalah kekerapan data bahagi dengan jumlah kekerapan darab dengan 360 darjah. Sayang, kenapa 360 darjah? Kerana satu bulatan dia adalah 360 darjah. Boleh? Alright. So, awak nak cari kat sini 9/36 jumlah kekerapan dia kat sini kan. Okey, darab dengan 360. Okey, tekan kalkulator dapat berapa sayang? 90. Okey, seterusnya yang kuning. 12/36 darab dengan 360. Tekan kalkulator dapat berapa? 120. Yang ini 10/36 darab 360. Tekan kalkulator dapat berapa? 100. Okey, yang ini pula 5/36 darab dengan 360. Kita dapat berapa? 50. Okey sayang, tengok yang ini memang kena cari formula je lah. Okey, langkah seterusnya, lukis sebuah bulatan dan bahagikan bulatan kepada sektor. Okey sayang, ini sektor yang kita dah cari tadi kan, betul? Jadi satu bulatan 360 ni kita nak buat pecah-pecahan je lah. Okey, nak buat bulatan, awak boleh ke freehand macam ni? Boleh ke? Jawapan dia tak boleh. So kita kena pakai alat yang sesuai. Alat apa? Jangka lukis. Dan untuk semak sudut tu,
kita kena pakai protector. Okey, kalau awak tak ada lagi alat-alat tu, pause video dan pergi ambil. Okey? Okey, kalau dah ada, jom kita sambung. Okey, awak keluarkan alat-alat awak tu ready. Okey, katakanlah cikgu ambil cikgu punya jangka lukis. Okey, untuk buat bulatan tu tak kisah besar mana sayang. Tapi jangan terlampau kecil sangat. Okey, jangan besar sangat. Okey, just nice. Katakanlah Okey, first step cikgu buat satu titik kat sini. Sebagai benchmark cikgu lah. Okey, yang tajam tu letak pada titik. Kemudian cikgu buat bulatan. Okey, buat sama-sama. Okey, right. Boleh? Dah siap bulatan ni? Okey, yang kedua, sayang ambil awak punya protector. Okey, protector ni adalah untuk mengukur sudut. Okey sayang, tips dia adalah pastikan awak punya tanda yang awak tanda kat sini diletakkan di atas ni, yang tengah-tengah ni sayang. Di tengah-tengah awak punya protector ni. Okey? So, jom kita tengok sudut yang pertama. Sektor yang pertama nak buat adalah 90. Okey, terus daripada sini kita pergi ke sini 90 darjah lah. Nampak tak kat sini? Cikgu pakai digital. So nampak 90. Cikgu tanda right je. Dia dah terus buat. Okey, boleh? Okey, untuk buat sudut yang kedua 120 darjah. Okey, tips dia adalah awak pusingkan sahaja protektor awak. Okey, pastikan garisan dua ni dia bertindih tau. Garisan yang hujung yang kedua yang awak buat ni sama dengan garisan yang di sini. Okey? Alright, kemudian kita pergi 120. Sayang, nak baca dia, tengok kat sini contoh 110, bawah dia 170. Awak ambil yang atas lah. Okey, yang di luar ni kerana ini kita bermula di sini, okey? Bukannya bermula di sini. Okey, jadi kita ambil ini 120 darjah. Okey. Cikgu pakai digital, nampak tak? Senang ni kan, dia tertulis lah. Memang 120. So, cikgu just tekan klik saja. Gitu. Alright, yang ketiga 100. Okey, 100 pun sama. Awak ambil kat sini. Okey, 100. Kita tarik dia pergi ke 100. Okey, kemudian nampak tak kat sini? Dia terus tulis 100. So, betul lah ni cikgu buat ni. Okey, so cikgu tekan klik. Dan yang seterusnya tengok 50. So, kena semak saja, which is kita pusingkan protector kita. Sama tak yang ni di sini? Sama tak 50? Sama 50. Okey, kita dah siap kita punya buat sektor-sektor ni. Okey, kemudian katalah cikgu nak cantikkan sikit, cikgu color lah Okey, ini mewakili merah. Okey, kemudian yang kedua cikgu nak color kuning. Okey, so ini putih dan yang seterusnya adalah biru. Okey, ini biru. Okey, step yang seterusnya adalah awak kena labelkan setiap sektor. Okey, boleh label di atas ni lah. Okey, contoh cikgu tulis ini adalah merah. Okey, label dia punya sudut dia. So, ini 90 darjah. So, ini adalah kuning. Okey, kuning dia punya sudut dia adalah 120 darjah. So, ini adalah putih. Putih sudut dia adalah 100 darjah. Dan last sekali ini adalah biru. Dan sudut dia adalah 50 darjah. Okey, siap langkah yang ketiga. So, langkah yang terakhir kita jangan lupa untuk tulis tajuk. Okey, tajuk dia adalah jualan kereta model dinamit. Okey, so ini dia punya tajuk. Dah siap. Dadah. Senang tak? Senang kan? Okey. Jadi ingatlah untuk buat catapai ni tak boleh freehand. Kena bulatan tu kena menggunakan jangka lukis. Dan sudut sektor tu kita gunakan protector. Okey. Langkah yang pertama pastikan awak cari sudut sektor. Yang kedua lukis dulu bulatan dan juga buat sudut sektor dia. Dan kena labelkan sayang. Kena labelkan setiap sudut sektor dan juga buat dia punya tajuk. Okay, itu saja video untuk kali ini, iaitu kita dah pun belajar cara melukis carta palang dan juga carta pai. Kita jumpa lagi untuk video yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.